Dia begini, bila kita jadi majikan, yang penting ialah kita menegur hasil kerja ataupun kita memfokuskan kepada hasil kerja orang bawahan yang kita selia. Jangan kita nak fokus pada perangainya. Dia tu rambut panjang lah, dia itu pakai baju tak betul lah, bajunya komot tak bersetrika lah. Jadi perkara-perkara macam itu adalah berkait dengan sikap dan perangai dan mungkin ianya tidak berkait dengan hasil kerja yang mereka lakukan. Yang penting adalah majikan memfokuskan kepada hasil kerja. Selagi mana hasil kerja itu diberikan kepada staf dan staf buat berdasarkan target yang telah diberikan kepada mereka, maka selesailah. Yang jadi masalahnya apabila majikan ni semua perkara dia nak tengok staf dia. Lainlah kalau isu itu berkait dengan isu disiplin seperti datang lambat ataupun kerja langsung tak siap dan sebagainya. Tapi kalau setakat perangai-perangai buat kerja yang tak semenggah, benda-benda yang berkaitan dengan sikap seperti kita kata contohnya dia suka terjerit-jerit ataupun dia buat bising, selagi mana perkara itu tidak menjejaskan prestasi, selagi mana kerja itu tidak mendatangkan kerugian ataupun membahayakan orang lain di dalam syarikat, maka itu boleh dibiarkan saja terlebih dahulu. Kita jangan sikit-sikit kita nak tegur, sikit-sikit kita nak membebel, sikit-sikit kita nak sakit kepala dengan perangai staf. Sebab kita sebagai majikan, terutamanya majikan kecil, perlu pilih perkara yang lebih penting untuk dipening kepalakan. Pening kepala pun kena fikir juga, tuan-tuan. Sebab kalau kata kita pening kepala kepada perkara yang salah, jadi ia akan menjejaskan prestasi dan juga operasi syarikat kita. Kita sebagai syarikat pemula, majikan-majikan kecil ini, kita punya sumber yang sangat terhad. Masa kita terhad, duit kita terhad, mungkin juga perkara-perkara yang lain seperti kita punya pembekal ataupun stok kita, semuanya terhad. Jadi kita tak punya masa untuk memikirkan masalah-masalah kecil yang sebenarnya tidak menjejaskan apa-apa pun di dalam operasi harian syarikat kita. Kita perlu beri kerja dan target kepada orang bawahan kita. Contohnya kita berikan satu target yang boleh dicapai. Tuan, satu hari ini saya mahu tuan selesaikan hantar semua 20 surat ini ke semua klien kita. Tuan, saya mahu kerja ini disudahkan dengan memberitahu kepada semua klien kita tentang produk baru ini. Sekurang-kurangnya 20 klien. Jadi, apabila kita memberikan satu target, kita memberikan satu matlamat objektif yang jelas kepada staf kita, kepada orang bawahan kita, maka itu akan menyebabkan mereka lebih fokus. Soal bagaimana dia nak menyudahkan kerja, soal bagaimana kerja itu hendak disiapkan, jadi masanya, targetnya, bajetnya itu kita tetapkan. Jadi sekiranya dia tidak mencapai target yang kita berikan, barulah kita tegur. Bukan semua perkara, bukan semua perangai dia yang tak betul itu kita nak tegur. Kita ni cuma majikan, bukannya ibu bapa mereka ataupun adik-beradik mereka ataupun isteri mereka ataupun suami mereka. Sebab benda-benda yang bersifat peribadi itu majikan jangan masuk campur. Tak perlu masuk campur urusan peribadi anak buah dalam waktu bekerja. Itu yang lebih penting. Jadi, kalau kita nak pening kepala dengan bisnes, pening kepala di tempat yang betul. Yang jadi masalah ni kita pening kepala di tempat yang salah. Itulah yang menyebabkan bisnes pun tak berapa nak pergi, masalah dalaman staf pun banyak, untung pun tak berapa nak untung. Inilah punca kita punya bisnes lingkup disebabkan oleh kerana masalah emosi yang kita gagal kawal dan perkara-perkara yang sebenarnya di luar kawalan kita tapi kita nak kawal juga.